Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Pertamanya terima kasih saudara pengacara majlis mengalu-alukan kehadiran para hadirin ke majlis pada malam ini, yaitu Majlis Anjuran Kerajaan Negeri Kelantan yang menempatkan di tempat hotel kami yang saya wakili, yaitu Hotel Wow Bulan, sebagai penganjur yang dilantik oleh kerajaan negeri untuk mempromosikan dalam kempen memperkenalkan menu makanan Kelantan. Antara yang termasyhur di Kelantan adalah nasi kerabu, dan inilah yang saya pilih pada malam ini, cara-cara ataupun pemprosesan nasi kerabu. Untuk makluman, inilah gambar nasi kerabu. Nasi kerabu kalau di Kelantan dia terbagi kepada dua. Satu nasi kerabu putih, satu nasi kerabu hitam. Dan pada malam ini saya memilih nasi kerabu hitam, kerana kerabu hitam ini adalah masih lebih istimewa daripada putih, kerana kehitaman itu adalah tambahan kepada nasi biasa yang putih. Jadi para hadirin hendaklah memberi tumpuan ataupun memberi minat yang mendalam, kerana apa yang akan saya terangkan ini akan memberi faedah yang besar kepada hadirin, kerana nasi kerabu ini adalah satu makanan yang paling istimewa di Kelantan. Dan kalau orang Kelantan tak makan nasi kerabu, itu bukan orang Kelantan. Dan sesiapa yang pergi Kelantan tak makan nasi kerabu, balik kalau orang tanya makan nasi kerabu, tak, memang tidak sah lah, tidak diiktiraf bahawa dia sampai di Kelantan. Yang paling istimewa dalam nasi kerabu ada komponen yang utama, iaitu budu. Bila budu ini makan, memberi satu aura bahawa itulah keistimewaan Kelantan yang termasyhur dengan makanan-makanannya, dan memberi satu ingatan yang pasti tidak akan lupa untuk melawat sekali lagi ke Kelantan. Okey, pada malam ini tentang nasi kerabu saya akan menceritakan pertamanya tentang komponen. Apakah komponen-komponen yang dalam nasi kerabu, ataupun satu nama lain yang dikata juga nasi ulam. Dan keduanya, saya akan memberitahu atau menerangkan bahan-bahan yang digunakan dalam nasi kerabu. Dan yang ketiga, sudah pastilah cara-cara untuk menyediakan nasi kerabu. Semoga anda yang menghadirkan diri pada malam ini, pada akhirnya setelah keluar daripada taklimat saya, akan mampu membuat nasi kerabu dan menjadikan satu makanan biasa yang boleh kita sediakan di rumah untuk keluarga. Okey, pertama adalah komponen nasi kerabu. Komponen utamanya adalah nasi itu sendiri. Tetapi dalam nasi kerabu hitam, nasi yang dimasak itu hendaklah dicampur dengan satu bahan daun yang boleh memberikan warna hitam. Daun ini adalah daun, dipanggil sana daun kerabu lah. Daun kerabu dimasak dengan beras nasi putih akan memberi warna hitam. Dan bukan warna saja, dia juga memberi rasa dan bau yang boleh membangkitkan lagi selera untuk makan. Kedua yang pentingnya adalah ulam, komponen ulam. Ni.
Kita isi sikit. Cancel. Oh. Bawah. Sikit tekan sini. Sekarang untuk arrow. Arrow. Arrow tak ada. Ini. Okay, komponen yang kedua adalah ulam. Ulam-ulam ini adalah terdiri daripada kacang panjang, toge dan pucuk daun serai. Kalau dia panggil serai kayu. Dan yang ketiga adalah sambal kelapa goreng. Keempat, tumis. Dia ada tumis kelapa dengan masuk sedikit budu. Dan keempat ada telur masin, ada keropok dan ada ikan goreng tepung. Dan boleh ikan goreng tepung ni boleh dipilih sama ada ikan goreng ataupun ayam goreng. Itulah komponen nasi kerabu yang diadunkan, dikombinasikan, yang telah melengkapkan nutrisinya, kerana ada makanan nasi sebagai karbohidrat, ada sayur daripada kerabu tadi, dan ada protein daripada lautnya tadi. Bahannya adalah nasi dimasak untuk dicampurkan dengan daun kerabu, daun yang memberi warna hitam, telur masin dimasak dan dipotong untuk masuk dalam nasi kerabu. Biasanya sebelah saja mencukupi, dan beberapa keping keropok yang telah digoreng, ikan digoreng tepung, dan tumis dibuat daripada santan kelapa. Itulah bahan-bahannya. Kemudian yang ketiga, inilah yang penting sekali, adalah cara-cara penyediaannya. Pertama, Pertama nasi dimasak, tumis kuah, kemudian sambal nasi kerabu daripada kelapa digoreng buat sambal, dan kerabu itu tadi daripada kobis, daripada dipotong-potong halus dan digaul-gaul ke dalam nasi kerabu. Dan bila sudah siap, biasanya nasi kerabu diletakkan di atas daun pisang. Daun pisang ini adalah satu tradisi yang menarikkan pandangan. Jadi bila kita hidangkan di dalam daun pisang, dia sudah lengkap semua, maka itulah dia nasi kerabu. Dan kalau boleh dimakan, yang enaknya makan dengan tangan, kerana daripada kerabu itu digaul-gaul, itulah yang dia punya mujarab. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya membuka kepada hadirin kalau ada sebarang pertanyaan. Silakan. Pak Haji Mufti. Saya ada satu soalan. Dari segi pemakanan nasi kerabu ni, apakah khasiatnya, faedahnya dari segi kesihatan orang yang makan nasi kerabu ini? Sama ada yang memberi orang itu tenaga ataupun dapat memberi kekuatan. Sebenarnya dari segi kesehatannya, apa kebaikannya? Okey, terima kasih atas soalan itu. Memang nasi kerabu itu sendiri, seperti saya telah nyatakan pada awal tadi, komponen-komponen nasi kerabu ini memang telah lengkap dengan pertamanya karbohidrat, protein dan sayur-sayuran. Dalam sayuran ini pula, sayuran ini adalah sayuran
bahan segar, sayuran yang tidak dimasak, maka memang sudah pasti ianya akan memberi satu kebaikan herba yang tidak dapat kita nyatakan lagi. Dan yang paling special sekali adalah satu daun yang boleh membuatkan beras putih menjadi berwarna. Itulah daun yang memberi khasiat kepada kita. Okey. Saya ada soalan. Sebab nasi kerabu ni dia mesti ada ulam. Boleh tak kita letak ulam tu, ulam daun mengkudu sebagai ulam untuk nasi kerabu? Nasi boleh, dia kerabu ni ulam tu pelbagai boleh, cuma tidak selesa, tidak kena dengan selera kita atau tidak. Biasanya daun mengkudu itulah salah satu daun yang digunakan untuk memberi warna kepada nasi yang dimasak dengan nasi. Tapi kalau nak buat ulam pun boleh juga. Tapi dia daun mengkudu ni sedikit pahit dan tidak popular digunakan di pasaran nasi kerabu. Sekian. Chef. Ya. Saya nak tahu makanan ni boleh dimakan oleh semua orang ke? Semua orang. Semua orang. Manusia. Semua yang semua orang. Pasal saya bila balik Kelantan saya tak boleh makan. Pasal saya sakit gaul. Saya sakit gaul, saya rumah saya makan. Saya tak tahu. Jadi saya tak makan kacang. Kacang. Kacang tak boleh. Jadi saya tak dapat nikmatilah sepenuhnya. Tauge. Tauge pun tak boleh. Tauge tak boleh. Dia ada potong kacang panjang dalam tu juga kan? Tak boleh. Jadi abang malang saya tak dapat rasa khasiat yang sedapnya. Jadi apakah yang boleh membuatkan orang Daud dan saya ini dapat makan? Apakah ramuan-ramuannya yang boleh dibuat? Okey. Jadi komponen ulam tadi adalah terdiri daripada beberapa jenis. Ada kacang, kobis, tauge dan macam daun mengkudu dan pelbagai. Jadi masa penyediaan itu kita sebagai pelanggan boleh memohon pilihan. Boleh memohon pilihan yang mana kita tak boleh, yang mana kita tak, dan dengan pengurangan yang saudara katakan kacang tadi tidak menjejaskan kesedapan nasi kerabu. Kerana komponen nasi kerabu yang utama adalah sambal goreng kerabu. Sekian.